الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM. Pilihan utama anda. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, walau di mana jua anda berada. Waktu ini kita akan bersama dalam Warna Pagi dari jam 6 pagi hingga ke 10 pagi. Nanti bersama dengan saya Izrin dan juga dan saya Luke. Sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh 5.57 pagi. Kami di IKIM FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh. Semoga kita memperoleh keberkatan darinya, insyaAllah. InsyaAllah. Teruskan stay bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين.
ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. Dari Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahwa sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya barang siapa mencari rela yakni keredaan Allah dengan marahnya manusia, nescaya ia dicukupkan oleh Allah dari perbelanjaan manusia. Dan barang siapa mencari kemarahan Allah dengan rela manusia, nescaya ia diserahkan oleh Allah kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami tidak lama lagi di dunia ini, wahai Allah. Apalah kiranya, wahai Allah, sedikit masa yang kau kurniakan kepada kami ini, wahai Allah. Kurniakanlah kami ilmu, hikmah dan kebijaksanaan di dalam mengatur hidup kami dekat dan hampir kepadamu, meneladani kekasihmu buat hati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka penuh barakah. Berikanlah kami jiwa hamba-Mu yang qanaah, merasa cukup dengan yang sedikit, merasa syukur dengan yang banyak. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesihatan yang berpanjangan. Andai sekiranya ada penyakit, wahai Allah, kurniakanlah kepada kami akan penawar-Nya. Ya Allah, kurniakanlah kami jalan keluar bagi semua masalah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar kami senantiasa mengingati-Mu, menyebut-nyebut nama-Mu. Tolonglah kami, wahai Allah, agar kami senantiasa mensyukuri limpahan kurnia-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kami, wahai Allah,
dorongan yang kuat agar kami senantiasa memperbaiki mujahadah jihad kami, ibadah kami kerana dan untuk-Mu. Ya Allah, kurniakanlah kami ikhlas dan istiqamah. Ya Rahman, kurniakanlah kami ikhlas dan istiqamah. Ya Rahim, kurniakanlah kami ikhlas dan istiqamah. Allahumma khtim ajalana bi syahadati an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal hisab. Allahumma jan awal hadzal yawma salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Rabbana taqabbal minna du'aana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa hajjana wa umratana innaka antas sami'un alim. Tubnaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita bersama-sama dengan penuh ketulusan, yakni memanjatkan sebuah doa dan zikir Imam Asy-Syafi'i untuk menghilangkan kebimbangan, kesedihan dan keluh kesah. La ilaha illallah Rabbul Azimil Halim. La ilaha illallah wa Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wal Ard. La ilaha illallah wa Rabbul Arshil Karim. La ilaha illallah Rabbul Azimil Halim. La ilaha illallah wa Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wal Ard. La ilaha illallah wa Rabbul Arshil Karim. La ilaha illallah Rabbul Azimil Halim. La ilaha illallah wa Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wal Ard. La ilaha illallah wa Rabbul Arshil Karim. La ilaha illallah Rabbul Azimil Halim. La ilaha illallah wa Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wal Ard. La ilaha illallah wa Rabbul Arshil Karim. La ilaha illallah Rabbul Azimil Halim. La ilaha illallah wa Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wal Ard. La ilaha illallah wa Rabbul Arshil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Warna pagi untuk edisi Rabu hari ini 11 Jamadil Akhir 1436 Hijrah bersamaan dengan 1 April akan terus lagi menemani anda untuk pelbagai pengisian yang mendidik jiwa, insya-Allah
hari ini, Luke? Kita dengar pengisiannya. InsyaAllah kita akan memberikan anda pelbagai pengisian dari hari ini. Tapi sebelum itu, kepada anda yang baru saja pulang menunaikan solat fardu subuh, semoga kita mendapat khusyuk daripada solat tersebut, insyaAllah. Dan semoga apa yang kita rancang pada hari ini mendapat keberkatan daripada Allah SWT. Dan sebentar lagi jam 6.30 pagi kami akan kongsikan bersama dengan anda tafsir surah Yusuf bahagian ke-41, dan jam 7 nanti kita akan kongsikan waktu solat dan tajuk utama akhbar. Jadi teruskan bersama dengan kami di IKIM FM Warna Pagi. Saat lahirku ke dunia, kalimah pertama dibisikkan ke telinga. Itulah detik yang paling dinanti seorang ayah menyambut lahir zuriatnya. Nyenyaknya tidurku di buayan ibu, didodoi kalimah yang sama. Padamu ya Allah di akhir hayatku, matikanlah aku dalam syahadat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Antara azan ayahanda dan dodoyan ibunda, syahadat terungkap sempurna. Keyakinan di hati terlafaz dengan lidah, mati pun husnul khatimah. Telah ku sandarkan seluruh hidupku pada cinta yang teragung. Telah ku untukkan jiwa dan ragaku menjadi hamba yang taat. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Saudara muslimin dan muslimat, sesungguhnya Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim.
Pohonlah kepada Allah. Pohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya ia adalah sangat berat, melainkan ke atas orang-orang yang khusyuk. Saudara, dengan memohon pertolongan kepada Allah tetapi tidak diikuti dengan salatnya, maka seolah-olah mencurahkan air tetapi tiada gelas yang menantinya. Seolah-olah memohon pertolongan kepada Allah dan Allah Maha Baik akan menolong kita, tapi bagaimana mungkin pertolongan itu akan sampai kepada kita jikalau kita tidak menyediakan wadah, yakni bekasnya. Seperti mana yang kita katakan, air yang dituang, jikalau ada gelasnya, maka insya-Allah kita dapat meneguk dan menghilangkan dahaganya. Tetapi air yang dituang tidak ada gelas yang menantinya, sudah pasti akan jatuh ke bumi dan tidak dapat mengambil manfaat daripada air tersebut. Maka itulah salat, saudara sedang pendengar, sebagai wadah untuk menerima bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salatlah dan bersabarlah, insya-Allah bantuan Allah akan datang. Ni radio apa Korang kat Johor tu dengarlah IKIM FM 106.2 FM. Dengar jangan tak dengar Bestnya pendaftaran dah dibuka. Apa yang seronok sangat tu? Bos, ni program bersepena Minggu Setiausaha anjuran Pusat Perundingan dan Latihan IKIM PPLI, Bengkel Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai. PPLI? Dah 2 tahun berturut-turut awak pergi. Tahun ni nak pergi dengan PPLI juga ke? Mestilah bos. Pengisian kali ni berkaitan dengan teknologi ICT pula bos. Diadakan di Johor Bahru dan siap ada sesi ke Kota Singa lagi tu. Baguslah kalau macam tu. Saya tengok kamu pun dah banyak berubah sejak menghadiri program-program Setiausaha PPLI yang lalu. Alhamdulillah. Betul ke ni bos? Terima kasih bos. Nanti saya downloadkan brosurnya di www.ikim.gov.my untuk semakkan bos ya. Syukran jazilan bos. Bengkel bersempena Minggu Setiausaha Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai 24 hingga 26 April 2015 di Thistle Hotel Johor Bahru. Untuk pendaftaran hubungi 03 6204 6325 atau SMS ke 016 279 6410. Konsert religi terhebat 2015 Opik Live Acoustic Concert akan berlangsung di Auditorium MBSA Shah Alam 18 April ini. Turut menampilkan vokalis terhebat Dakmi, Tangisan itu dari sebatang dan Lah Ahmad. Dapatkan segera tiket anda secara online di intimmobile.com atau pembelian dari ejen-ejen terpilih. Opik Live Acoustic Concert dengan sokongan radio rasmi IKIM FM dibawakan kepada anda oleh Intim Records. Buku Keuangan Islam Pemikiran dan Penilaian Kontemporari terbitan terbaru IKIM merupakan hasil daripada pemikiran dan kajian para ilmuwan dan pakar dalam pelbagai bidang, khususnya syariah, ekonomi dan keuangan. Terdapat 7 bab yang dibincangkan di dalam buku ini, antaranya peranan perbankan Islam dalam memperkasa ekonomi ummah, kepentingan memahami suasana ekonomi semasa dalam penentuan hukum muamalat, dan memanfaatkan bursa saham untuk membina kekuatan ekonomi ummah. Buku ini berharga RM25 dan boleh dibeli secara online dengan melayari e-kios.ikim.gov.my. Untuk maklumat lanjut, layari Facebook IKIM atau hubungi penerbit IKIM di talian 03 6204 6250 atau 6254 atau 6255. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim.
سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Sama-samalah kita memperbaharui selawat kita dan kita sama-sama kita memperbaharui syahadah kita dan kita fahami betul-betul apa yang kita maksudkan tersebut. Antara kalau pun Luke, kalau solat tadi pun, solat subuh tadi, kadang-kadang solat subuh kita sama atau lagi teruk daripada semalam punya subuh. Macam mana antaranya kalau kita boleh nak perbaiki, nak hebatkan lagi subuh kita hari ini, InsyaAllah, dengan memahami sendiri maksud dalam bersolat tu, daripada niat, daripada takbir, doa kunut, surah Fatihah, kan, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir, semuanya lah. Kalau dah umur berapa tahun, contoh 27 tahun dah bersolat, mungkin dalam 10 tahun lampaknya start, macam maknanya dalam 20 tahun dah memulakan solat. Adakah hanya macam period maknanya kita sebut tapi tak faham pun? Sebab itulah kadang-kadang solat tu tak dihayati. Betul. Kalau saya dulu siap letak buku di depan, depan 3 sejadah untuk memahami betul-betul. Tapi itulah, benda tu kita kena buat istiqamah lah setiap hari agar kita tidak lupa maksudnya. Kadang-kadang bila kita dah hafal seminggu, minggu kedua dah lupa, kan? Tapi insyaAllah kita niat tu untuk terus lebih baik daripada semalam. Betul. Kalau dalam doa kunut sendiri, Luke, maksud antara ayat pertama tu, Ya Allah, tunjukkanlah akan daku sebagaimana mereka yang telah Engkau tunjukkan. Masya Allah, itu yang kita mahukan, doa yang kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memberi kita hidayah, insya-Allah. Okey, kepada yang sedang menyiapkan sarapan untuk keluarga, syabas diucapkan. Sama-sama kita merapatkan ukhuwah keluarga kita, sama-sama kita bersarapan, sama-sama menikmati sarapan tersebut, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita angkat tangan, memanjatkan kesyukuran kepada Allah, munajatlah kita, tanda kesyukuran. Solat tadi tu pun tanda kita syukur sebagai hamba-Nya yang taat. Okey, selepas ini tafsir Al-Quran akan bersama dengan anda, ikuti pengajiannya bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Dr. Syauqi Othman, pensyarah kanan UPM terbitan Ustaz Haji Mahathir Syahrudin. Untuk teruskan keset anda bersama kami di IKIM FM dalam Warna Pagi. Pilihan utama anda. Ada 4 tahap orang bercakap. Yang paling tinggi ialah orang yang memberi solusi, memberi jawapan kepada masalah tentang isu. Yang kedua ialah yang rendah lagi ialah bercakap benda biasa-biasa. Yang ketiga rendah ialah mengeluh. Yang keempat ialah membanggakan diri. Ini worst, paling rendah. So kalau status kita tengok yang mana? Solusi, cerita biasa-biasa, merungut, membesar diri. Ini paling worst. So kalau kita memberi solusi, kita mencari ilmu, insya-Allah Allah tak soal.
Pasal masa kita ni, hidup kita, nyawa kita berharga. So bila kita rugi masa kita, kita hilang nyawa kita. Sempena Nadwah Kepimpinan Islam Sekolah Berasama Penuh Kementerian Pendidikan Malaysia, IKIM FM akan menganjurkan rakaman forum Bicara Ad-Din pada hari Jumaat 3 April 2015 bertempat di Sekolah Berasama Penuh Integrasi Temerloh Pahang. Berkongsi ilmu melalui perbincangan bertajuk Kami Generasi Y bersama dua orang panel yang berbahagia Dr. Niroskiman Abdul Samad, Pengarah Pusat Media IKIM, dan membahagia Ustaz Muhammad Idris Haji Terus, Guru SMK Maran. Forum akan dipengerusikan oleh Tuan Haji Mahathir Syaharuddin. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Assalamualaikum, teruskan mendengar IKIM FM, pilihan utama anda, daripada saya, Hafiz Hamidun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati saudara pemimpin rancangan Ustaz Mahathir Syaharuddin dan juga tuan-tuan muslimin dan muslimat pendengar setia IKIM FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kerana kita dapat menyambung kembali perbincangan kita saudara. Kita dah masuk ayat yang ke-19 dalam surah Yusuf, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa ja'at sayyaratu fa arsalu waridahum fa adla dalwa qala ya bushra hadha ghulam wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan semasa Yusuf dalam perigi, datanglah ke tempat itu satu rombongan ahli perniagaan yang sedang dalam perjalanan. Lalu mereka menghantarkan seorang pencari air bagi mereka. Setelah sampainya ke perigi itu, dia pun menghulurkan timbanya, dan manakala ia melihat Yusuf bergantung pada timbanya, ia berseru dengan katanya, hai, ini sungguh menggembirakan. Ini adalah seorang budak lelaki yang cantik parasnya. Setelah mengetahui hal itu, saudara-saudara Yusuf pun datang serta mereka sembunyikan keadaan Yusuf yang sebenarnya untuk dijual sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Dalam ayat yang ke-19 ini kita melihat bagaimana sebuah kafilah ataupun rombongan perdagangan yang dalam perjalanan dari Madian ke Mesir, mereka datang ke tempat itu, lalu kafilah tersebut menyuruh penimba yang bertugas mengambil air untuk keperluan minuman mereka. Tukang timba itu pun menghulurkan timbanya dalam perigi. Lalu Nabi Yusuf AS pun bergayut pada timba itu. Tatkala Nabi Yusuf AS keluar daripada timba, sudah tentu tukang timba itu mengetahuinya, maka dia pun berkata untuk memberi khabar gembira kepada geng-geng dia lah, kepada kafilahnya, wahai teman-teman, ini ada khabar gembira. Dalam perigi ini ada seorang budak. Maksud ucapan itu maknanya ada seronok, datanglah saat kegembiraan, maka mari tengok. Jadi maknanya di situ seolahnya dia gembira dengan apa yang dia peroleh daripada dalam perigi tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi di sini kita lihat bagaimana peristiwa ataupun ayat 19 ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat kebaikan di mana apabila beliau dijumpai oleh kafilah perdagangan. Tuan-tuan, kalau kita melihat kepada apa yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihissalam,
ketika mana duduk seorang-seorang dalam kegelapan dalam telaga itu, terputus hubungan dengan siapa pun, tetapi pada waktu itu dia menanti satu berita gembira ataupun satu pelepasan kemudahan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu berita gembira yang akan diperoleh oleh Nabi Yusuf alaihi salam, sebagaimana yang disebut dalam ayat-ayat sebelum ini, latunabbi annahum, iaitu dengan memberi satu berita gembira dia akan selamat insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, lalu di sini dalam ayat ini dinyatakan bahawa wajaat sayyarah. Sayyarah ini dia merujuk kepada orang yang banyak berjalan. Sayyarah itu merujuk kepada mubalaghah fi sair, iaitu perbuatan orang yang selalu daiman, selalu melalui perjalanan dekat situ. Maka dengan sebab itu, di situlah ini dikatakan bahawa perjalanan di situ itu merupakan satu jalan daripada Madian ke Mesir, yang mana itu jalan yang biasa dilalui oleh kafilah perdagangan. Maka dengan sebab itulah disebut oleh Al-Imam Al-Alusi dalam kitab tafsir beliau Ruhul Ma'ani, menyatakan secara zahirnya telaga itu sebenarnya dia sudah berada pada jalan laluan orang, mana orang selalu lalu jalan tersebut. Maka itu maksudnya, maka kalau kita tengok perencanaan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf itu, memang mereka nak supaya Yusuf AS hilang daripada pandangan mata mereka, terutamanya pandangan bapa mereka. Lalu memang mereka letakkan dalam satu perigi yang memang biasa dilalui oleh orang ramai, ataupun kafilah-kafilah pedagang yang banyak. Jadi dengan mudah, kalau tak ramai pun yang singgah, ada kafilah perdagangan yang akan sudah tentu mencari air. Bila mana mendapati telaga untuk ambil air, maka di situlah mereka akan menjumpa Nabi Yusuf AS, dan ini yang berlaku. Maka dalam ayat ini, wajaat sayyaratun, ketika mana datangnya satu rombongan perdagangan, fa'arsalu waridahum. Maksud fa'arsalu waridahum, al-warid ini maknanya orang yang ditugaskan untuk mengambil air. Jadi maknanya di sini merujuk kepada kita dalam satu kafilah itu, satu rombongan itu, ada seseorang yang memang ditugaskan khusus. Dia ni, orang ini, dia mengetahui tempat-tempat yang ada air. Maknanya dia ni, kita sebut orang pakar jugalah, pakar mencari air. Sebagaimana disebut dalam Fathul Qadir, bahawa orang yang seumpama ini, dia mahir. Maka dalam mana-mana kafilah perdagangan ada ditugaskan khusus orang yang cari air, dan dikatakan namanya adalah sebagaimana disebut oleh ulama mufassir, nama dia Malik bin Za'ar, daripada golongan orang Arab. Maka bila mana golongan ataupun kafilah perdagangan itu fa'arsalu waridahu, maka menghantar orang yang tukang cari air ini, fa'adla dalwah. Bila sampai ke perigi itu, dia pun menghulurkan ataupun kita kata ambil timba tu, waktu turun timba lah, buat turun timba tu ke dalam perigi untuk mengambil air yang ada dalam perigi tersebut. Dan di sini kalau kita perhati tengok takbir Al-Quran ni, Allah sebut ataupun bawa dengan perkataan fa'arsalu fa'adla. Di situ fa itu menunjukkan tentang bagaimana cepatnya perkara itu berlaku. Fa itu maknanya mereka menghantar, kemudian dengan segera pula dia mencedok air. Jadi di situ apa yang dimaksudkan di sini, sebagaimana yang disebut oleh para ulama, sebagaimana disebut juga oleh Imam At-Tabari, merujuk kepada bagaimana fa di situ merujuk kepada begitu segeranya melakukan sesuatu. Di sini menunjukkan bahawa mereka ataupun kafilah perdagangan itu memperoleh ataupun menjumpai Nabi Yusuf AS dalam tempoh yang singkat, makna tak ambil waktu yang lama setelah baginda AS dibuang dalam telaga tersebut. Dan di sinilah merujuk kepada kasih sayang Allah, betapa Allah Subhanahu wa taala memang tidak mentakdirkan Nabi Yusuf itu berada terlalu lama di dalam perigi dalam keadaan keseorangan itu. Datang berita gembira dengan diselamatkan dalam konteks ada golongan kafilah perdagangan yang mengambil Nabi Yusuf alaihi salam. Qala ya bushra hadzal ghulam. Kemudian bila mana orang itu
Dia menghulurkan timba dia, tiba-tiba bila angkat timba tu, tengok-tengok ada budak bergantung pada timba ni. Maknanya Nabi Yusuf AS ketika mana timba itu dimasukkan dalam perigi, dia dalam perigi, maka dia bergayut atau bergantung pada timba tersebut. Lalu qala, orang itu berkata, ya bushra hadha ghulam, ini berita gembira sebab ada budak dekat sini ni. Jadi maknanya orang yang ambil air tadi ni, dia menyatakan ini satu berita gembira. Berita gembira ini ada disebut kepada diri dia dan juga kepada rakan-rakan dan teman-temannya. Maka dengan sebab itu dia memanggil teman-temannya, ya qaum unzuru wasma'u, wahai kaum aku, wahai sahabat-sahabat, mai tengok apa yang aku peroleh ni. Maka di sini nak menunjukkan betapa apa yang disebut oleh Qatadah sebagai contohnya, bagaimana diberi berita gembira kepada sahabat-sahabatnya apabila dia menyatakan dia mendapati ada seorang budak. Dan berkata pula As-Suddi, dia kata sebenarnya perkataan bushra itu, qala ya bushra, wahai bushra, itu merujuk kepada nama orang. Nama dia Bushra. Dia berkata, wahai Bushra, ini aku dapat budak. Itu yang disebut oleh Suddi. Tetapi pandangan ini ditolak oleh para ulama. Kebanyakan ulama mufassirin menyatakan sebagaimana yang disebut dalam tafsir Al-Qurtubi. Kebanyakan ulama mufassirin ataupun para mufassir menyatakan pandangan Suddi itu tidak benar. Bahkan kata An-Nuhas, pandangan Qatadah itu yang lebih aula. Kerana apa? Kerana Al-Quran tidak membawa nama seseorang itu dengan begitu mudah saja. Bahkan tidak ada keperluan mengapa tiba-tiba nak panggil nama Kuntu Bushra pula. Ada nama pula daripada kafilah perdagangan tu, tiba-tiba ada nama dia. Apa tujuan nama dia disebut kat situ, tidak ada kena-mengena. Maka dengan sebab itu pandangan itu ditolak. Sebagaimana disebut juga Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, dia menyatakan pandangan Suddi itu jauh daripada kebenaran, iaitu menyatakan nama laki-laki itu Bushra. Maka orang yang ambil air itu panggil Bushra kawan dia, itu tidak benar. Tetapi Bushra itu merujuk kepada berita gembira. Ya Bushra hadha ghulam, maknanya mari lihat ni aku dapat apa, seolah begitu. Dipanggil kawan-kawan dia, ini satu berita gembira. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Begitu juga apa yang disebut oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quran Al-Azim. Beliau menyatakan bahawa pandangan yang dikemukakan oleh Suddi itu merupakan pandangan yang gharib. Pandangan gharib ni pandangan pelik lah. Dan hadha ghulam, ghulam ini merujuk kepada kanak-kanak ataupun budak-budak. Jadi di sinilah menjadi khilaf di kalangan ulama. Ketika mana disebut ghulam di sini, Umar Yusuf ketika mana keluar daripada telaga itu, umurnya berapa? Itu persoalannya. Sebab bila sebut hadha ghulam ini, ghulam itu merujuk kepada gambaran kanak-kanak, iaitu bukan dewasa, bukan syab. Syab ni dah besar. Jadi sebenarnya berapa tahun? Maka di sini ulama khilaf dari sudut menentukan Umar Yusuf alaihi salam ketika mana baginda dikeluarkan daripada telaga tersebut, kemudian ketika mana beliau diberi oleh Al-Aziz. Jadi ada di kalangan mereka ada pandangan ulama yang menyatakan ketika itu umur Nabi Yusuf adalah 13 tahun. Ada yang kata 17 tahun. Ada yang kata 3 tahun, kecil je, 3 tahun. Ada yang kata 7 tahun. Dan pelbagai lagi pandangan-pandangan yang dikemukakan. Namun begitu menariknya tuan-tuan, kalau nak menentukan atau membincangkan umur ini, para ulama antaranya Ahmad Izzuddin Khalaf, dia menyatakan dia begini, dia kata kita tentukan, tengok berpelbagai cara untuk kita menentukan, kita agak-agak lah umurnya berdasarkan ayat Quran ini, ghulam ini. Yang pertama kita tengok bagaimana daripada awal yang kata Nabi Yusuf itu memberitahu tentang mimpinya kepada bapaknya, dan bapak dia cerita sepanjang cerita kepada saudara-saudaranya. Kemudian kalaulah kita tengok saudaranya itu ada cemburu, takut saudaranya cemburu kepada dia. Kalaulah ditakdirkan ataupun kita andaikan umur 3 tahun, 7 tahun, maknanya seolah-olah tidak logik kerana saudara-saudaranya mereka tidak akan rasa cemburu yang sampai tahap buat satu konspirasi komplot untuk buang Nabi Yusuf AS. Kerana kalau orang besar ni, mereka taklah cemburu kepada budak kecil yang kecil sangat ni, umur 3 tahun, 7 tahun dalam keadaan yang sama itu. Bahkan kalau mereka tengok ibu bapa mereka sayang lebih pada budak-budak kecil ni, mereka sekali turut sama seronok sayang secara tabi'i
Teratai manusia pun abang-abang tengok adik kecil-kecil ni, maknanya mereka tidak ada lah perasaan sampai dengki nak buang daripada keluarga itu. Itu satu perkara yang tak akan berlaku kalaulah ianya merujuk kepada umur 3 tahun ataupun 7 tahun. Maka di sini menunjukkan bahawa ianya seolah-olah tidak sampai ataupun lebih daripada itu. Dan juga pandangan ataupun melihat kepada saudara-saudaranya pernah minta kepada bapa mereka untuk dibenarkan Nabi Yusuf bermain-main dengan mereka. Jadi di situ bermain-main dari sudut melempar panah kita sebut sebelum ini, berlari-lari dan sebagainya. Dan di sini menunjukkan bahawa dia bukan kecil sangat, tetapi dia sudah besar, cumanya tak sampai lagi umur baligh. Jadi di situ kita lihat juga bahawa dalam keadaan itu kita mendapati daripada suasana-suasana itu berkemungkinan bahawa yang rajihnya sebagaimana sebahagian pandangan ataupun pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh para ulama tadi, ia lebih kurang 13 tahun ketika mana beliau dikeluarkan daripada telaga. Itu yang disebut oleh sebahagian ulama seumpama Ustaz Ahmad Azzuddin dan sebagainya. Begitu juga ini disebut dalam kitab Fi Dhilalil Quran oleh Said Qutb. Dia menyatakan bahawa Yusuf alaihissalam tu bila disebut tentang gulam, waktu tu budak lagi yang diambil ataupun dijumpai oleh kafilah perdagangan tadi, dia kata pandangan Said Qutb, dia kata lebih kurang umurnya lebih kurang 14 tahun. Tak kurang dan tak lebih kurang macam tu je. Sebab apa? Pandangan Said Qutb, dia kata inilah umur yang disebut sebagai gulam. Sebab kalau lepas daripada tu dia panggil syab. Lepas pada tu lagi dia panggil rajul. Itu istilahnya lah. Syab ni pemuda, rajul ni dah dewasa dah. Maka dengan sebab itu, dan ini juga dia kata satu umur yang Nabi Yaqub AS bimbang. Wa akhafu an ya'kulahu dhib. Aku risau kalau dia dimakan serigala, sebagaimana yang ayat-ayat sebelum ni yang diceritakan bagaimana ketika Nabi Yaqub tidak membenarkan anak-anak dia yang lain membawa Nabi Yusuf untuk keluar bermain. Jadi saudara yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, banyak lagi perbincangan kita ni tentang Nabi Yusuf ini. InsyaAllah nanti kita akan sambung pada seri akan datang. Saya sudahi dulu untuk kali ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbelanja. Iya Kak, sekarang ni saya dah jadi pelanggan tetap kedai SRM. Keperluan dapur, produk kesihatan dan penjagaan diri semuanya ada. Betul tu, semua barangan ni keluaran Muslim dan semestinya halal. Kita boleh berbelanja tanpa was-was. Sekarang ni mereka dah keluarkan produk baru, susu kambing SRM. Memang sedap Kak, kami sekeluarga amat menggemarinya. Ya, Kak pun nak cubalah. Hubungi 019-718-7596, 019-718-7596 atau layari sahabatroselle.com. Produk Muslim pilihan anda. Sahabat Roselle Marketing atau SRM adalah syarikat 100% milik Bumiputra Muslim yang ditubuhkan pada tahun 2006. Matlamat penubuhannya adalah untuk melaksanakan fardu kifayah terhadap umat Islam, iaitu memasarkan produk-produk halal keluaran Muslim dengan slogan Produk Muslim Pilihan Anda. Atas sokongan semua, kini SRM maju setapak lagi dengan mengeluarkan produk sendiri, iaitu susu kambing SRM. Susu kambing SRM dihasilkan dengan menitik beratkan kualiti dan kandungan susu kambing asli yang tinggi. Susu kambing SRM dikilangkan di kilang Muslim yang berstatus GMP dan HACCP serta mendapat pengiktirafan halal JAKIM. Dijamin halal, suci, lagi bersih dan boleh dinikmati tanpa was-was. Kelebihan susu kambing SRM, rasanya sedap dan berkhasiat dan tidak berbau hamis. Pak ekonomi lebih menjimatkan wang anda. Minuman utama seisi keluarga. Susu kambing merupakan minuman berkhasiat yang menjadi amalan para anbiya serta generasi terdahulu hinggalah sekarang.
Gabungan kalsium dan fosforus dalam susu kambing mampu mengaktifkan rembesan hormon untuk perkembangan minda dan pembesaran tubuh badan, membantu saraf berfungsi dengan baik dan membantu mengekalkan ketumpatan tulang dan gigi. Susu kambing SRM sesuai untuk kanak-kanak 1 tahun ke atas, pelajar sekolah, remaja hingga warga emas, termasuk ibu hamil dan menyusukan anak. Bertukarlah kepada susu kambing SRM sekarang. InsyaAllah anda sekeluarga pasti akan menyukainya. Dapatkannya di pasaran sekarang. Pengedar diperlukan segera di seluruh negara. Sila hubungi 019-718-7596, 019-718-7596 atau 019-777-3194, 019-777-3194 atau layari sahabatroselle.com. Setiap titisan penuh keberkatan. Terbaik dari SRM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Opik. Anda sedang mendengar IKIM FM, pilihan utama Anda. Tuhan sentuh aku dengan cintamu, basuh rindu dendam hatiku, berlari mencari dirimu, terbata meraba di fata morgana dunia. Tuhan ampun bila hamba terlena, arungi sang hidup menangis, tercenung nafsu butakan sang mata, berlutut memohon engkau ampuni sang jiwa. Lewati sepi, lewati duka, di kehidupan yang sementara, di dalam bising, di dalam tawa, hanya denganmu aku tenang. Aku tenang. Berlari, mencari, terlempar tak pasti, terbata meraba di fata morgana dunia, menangis tercenung nafsu butakan sang mata, berlutut memohon engkau ampuni sang jiwa. Lewati sepi, lewati duka, di kehidupan yang sementara, di dalam bising, di dalam tawa, hanya denganmu aku tenang. Aku tenang. Oh, aku tenang.
Denganmu Aku Tenang dari Opik membawa kita ke 6.53 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua. Anda sedang mendengarkan kami di Warna Pagi. Saya Luke dan juga Izrin akan menemani anda hingga jam 10 pagi nanti. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja hari ini. Macam mana kalau ada stres-stres tu, kita terus angkat tangan, ya Allah, bagi kekuatan untuk terus bersabar untuk menghadapi hari-hari yang mendatang. Dan insya-Allah Luke, bagi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang yang baru saja pulang dari masjid dan surau, tahniah diucapkan kepada anda. Semoga pahala 27 kali ganda menjadi milik anda hendaknya. Dan kami harapkan semoga Allah berkenanlah mengurniakan kita pahala yang berlipat serta memberi kita kekuatan ikhlas dulu. Ikhlas. Angkat tangan memanjat syukur kepada Allah, munajat bertafakur. Okey. Tadi Opik telah pun menghiburkan kita sebentar tadi, yang mana konsertnya pun akan berlangsung pada 18 April nanti, insya-Allah. Okey, kepada anda selamat pagi diucapkan. Terus bersama dengan kami Luke dan juga Izrin. Dan mungkin ada juga yang baru saja memulakan perjalanan. Hari ini yang dah masuk dalam kereta seawal pagi 6.54 minit pagi dah waktu ni. Masya-Allah. Semoga kami kagum dengan semangat anda itu. Semoga mencari kerja, kita mencari nafkah itu untuk tidak meminta-minta. Allah mengira sebagai ibadah. Jangan kerja untuk RM1 juta, tetapi kerjalah untuk membantu 1 juta orang. Wow, subhanallah, insya-Allah. Manfaatkan diri kita dapat salary tu, dapat gaji tu, dan juga kita gunakannya untuk kebaikan orang lain. Kita diperlukanlah di tempat kerja tu maknanya kan. Jadi manfaat hidup ini untuk kita manfaat. Itulah kelebihannya dan kebaikan kita. Izrin, macam mana ni okey? Okey, insya-Allah. Lambat ya? Yes, okey. Hari ni insya-Allah akan lebih baik lagi. Itu semangat. Kita macam bangun dengan lambat ke, dengan sedih ke, tapi kita akan terus bersemangat kerana Allah. Sebab Allah itu sebagai motivasi kita. Dan insya-Allah seketika nanti. Sebentar lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda tajuk utama akhbar. Jadi teruskan bersama dengan kami di Warna Pagi. Until that I'm returning to do good in this life. My prayers are for you. My heart is full of inspiration. Tears fall down from my eyes. I feel so much peace, Ya Rabb. I always think that I feel something deep inside my feelings, and I'm so proud to be part of your ummah. Ya Rabb, give me iman. I love the call of your adhan and all your beautiful kalam in your holy book Al-Quran. Ya Rabbal Alameen, akthir hubbi lid-din fi dunya laka ya azim, litara imani السليم يا رب العالمين. من قلبي الحزين أرجو رضاك على يا كريم، وأبوح بالعشق لك يا رحيم. There is no power like you. There is no perfection like you. You are the most high. Birds are flying in the sky.
waterfalls and rainbow sights, and many more mercies you'll find. Those are some of your miracles of life. Ya Allah, help me out. My heart wants to be pure. With your help I am sure I will be a good servant, looking at the stars and moon, making dua, hoping soon the world will be in peace. You are mankind's relief. Ya Rabbal Alameen, akthir hubbi lid-din, fi dunyai laka ya azim, litara imani salim. Ya Rabbal Alameen, min qalbi al-hazin, arju ridhaka la ya kareem, wa abuhu bil-ishq lak ya rahim. Kita selalu dengar tangan yang memberi lebih baik dari yang menerima. Jadi apa lagi? Berapa banyak sumbangan yang telah kita berikan untuk keluarga, kawan-kawan, sahabat andai dan masyarakat, dan untuk diri sendiri. Jadilah hidup ini untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Tentu hidup anda akan lebih bermakna dan bahagia. Pesanan ini dibawakan kepada anda oleh IKIM FM, pilihan utama anda. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Bismika Allahumma nad'u fi ghuduwi wa rawah, laka minna kullu hamdin في مساء وصباح, هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح, إن تقوى الله نور وطريق للفلاح. بسمك اللهم ندعو في غدو ورواه, لك منا كل حمد في مساء وصباح, هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح, إن تقوى الله نور وطريق للفلاح. باسمك اللهم ندعو في غدو ورواه, لك منا كل حمد في مساء وصباح, هب لنا منك رشدا واهدنا سبل الصلاح, إن تقوى الله نور وطريق للفلاح. باسمك الله, dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan. رضيت بالله رب
وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا 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 وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. IKIM FM, pilihan utama anda 7.4 minit waktu ini. Selamat pagi semuanya. Saya Izrin dan juga Luke. Saya Luke akan menemani anda. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sama-sama kita basahkan bibir kita dengan zikir dan selawat untuk kita memulakan hari kita 7.5 minit pagi pada ketika ini. Dan Luke, waktu ini kita nak kongsi